Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duat. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin kongsikan subtopik 9.2 Sains Tingkatan 2 KSSM, pengaliran haba dan keseimbangan terma. Sebelum ni kita dah tahu beza haba dengan suhu. So, jom kita tengok pengaliran haba macam mana pula. Haba mengalir dari suatu objek yang panas ke suatu objek yang sejuk. Okey. Sebab itulah kalau kita tengok tu, aiskrim cair kan? Kan? So, dia mengalir dari panas ke suatu objek yang sejuk. So, kalau kita letak terdedah aiskrim itu, dia cepat cair. Okey. Aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik menyerap haba. Sebab udara pun adalah penebat haba dan mencair. Pengaliran haba boleh berlaku dalam 3 cara, iaitu konduksi, perolakan dan sinaran. So kena ada 3 cara, ingat. Macam mana haba ni, tenaga haba ni mengalir, konduksi, perolakan, sinaran. Jom kita tengok. Yang pertama, konduksi. Proses pengaliran haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey. Daripada panas ke kawasan sejuk melalui medium pepejal. Maksudnya daripada benda keras. Okey. Zarah yang menerima tenaga haba bergetar dan berlanggar antara satu sama lain dengan lebih kerap dan seterusnya memindahkan haba ke seluruh medium. Okey. So, dia terima mana? Tenaga haba yang berlanggar. Biasalah, bila pepejal dia keras, dia duduk bergetar je. Bergetar. So, daripada situ tenaga diserap. Yang kedua, perolakan. Okey, perolakan. Apa dia perolakan ni? Haba dialirkan melalui pergerakan mengalir. Benda itu ada 2, cecair ataupun gas dari kawasan panas ke kawasan sejuk. So yang tadi pepejal. Konduksi ingat pepejal, perolakan ni ingat berdalih. Bahagian berdalih yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. So kalau kita buat eksperimen pun ada benda dia naik turun naik turun naik turun je tu. Bahagian berdalih yang menerima haba akan mengembang menjadi kurang tumpat dan naik ke atas. Okey. So kalau kita tengok air panas ke, kalau tuang dalam bekas dalam air sejuk, so air panas tu ada ke atas. Okey. Terusnya bahagian berdalih yang sejuk dan lebih tumpat akan turun ke bawah. So air panas ni duduk atas, air yang sejuk duduk bawah. So ingat itu. Peredaran berdalih yang naik dan turun secara berterusan inilah dikenali sebagai arus perolakan. Okey. So dia naik turun naik turun naik turun. So yang ni kita panggil arus perolakan. Yang ketiga, konduksi dah, perolakan. Yang ketiga, sinaran. Proses pemindahan haba tanpa sebarang medium. So kita panggil sinaran. Haba boleh merambat menerusi ruang kosong ataupun vacuum. Jenis permukaan, suhu dan luas permukaan objek mempengaruhi kadar pengaliran haba. So kalau luas jenis permukaan kalau nak jemur ataupun sidai baju sebagai contoh. So mestilah kita buka seluas-luasnya baju tu. Tu faktor luas permukaan. Pengaliran haba dalam fenomena alam. Pada tahun 1936, Amerika Utara telah dilanda gelombang haba yang teruk. Gelombang haba ni telah meragut hampir 5,000 nyawa dan menjadikannya antara gelombang haba yang paling teruk di dunia. Ni dah berlaku dah tahun ni 1936. Seterusnya kita belajar bayu laut. Apa dia bayu laut? Pembentukan bayu darat dan bayu laut merupakan contoh semula jadi bagi proses perolakan. Okey.
So yang kita belajar tadi kan, perolakan tadi, pergerakan benda air tadi. So contoh dia bayu laut dan bayu darat. Pada waktu siang, matahari memanaskan darat lebih cepat berbanding dengan laut. Udara panas di darat mengembang, menjadi kurang tumpat dan naik ke atas kerana lebih ringan. Okay. Udara sejuk yang lebih tumpat bergerak dari permukaan laut untuk menggantikan udara panas di darat, dan menghasilkan bayu laut. Itu maksud dia bayu laut. So siang hari lebih panas, di lautan, okay, lebih sejuk, so dia bergerak macam tu. Dia naik, yang panas naik terapung, udara panas, udara sejuk dia pergi ke darat dan macam itulah berlaku kita perolakan. So inilah dikenali sebagai bayu laut. Ni dah. So kalau kita tengok gambar ni, udara panas naik ke atas siang hari kan, panas. So udara panas ni kurang tumpat, dia naik ke atas. Lepas tu udara sejuk turun ke bawah. Yang bawah ni dia pergi ke darat. Macam itulah berlaku. Perolakan bayu laut. Bayu darat pula, pada waktu malam, darat menjadi sejuk dengan lebih cepat berbanding dengan laut. Beza pula. Waktu malam, bayu darat. Udara di permukaan laut yang lebih panas menjadi kurang tumpat lalu naik ke atas. Udara sejuk yang lebih tumpat dari darat bergerak ke laut dan menghasilkan bayu darat. Berbeza dengan bayu laut tadi. Beza dia bayu darat waktu malam, bayu laut waktu siang. Okay. So waktu malam darat lebih sejuk berbanding dekat laut. Ni gambaran dia. So yang ni ilustrasi dia, udara sejuk turun ke bawah, udara panas naik ke atas. Kan? Naik turun inilah berlaku perolakan. Konduktor haba dan penebat haba. Apa dia konduktor haba ni? Apa dia penebat? Konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan haba. Itu kita panggil konduktor. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang baik. Merkuri dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Merkuri dalam ni. Dasar kuali diperbuat daripada logam supaya dapat mengalirkan haba ke makanan dengan lebih cepat. Kan? Kita masak. Takkan guna plastik. Mesti kita guna daripada logam kuali. Apa lagi? Tapak striker yang diperbuat daripada logam dapat mengkonduksikan haba supaya kain dapat digosok dengan cepat. Iron. Lagi? Bahan yang boleh menghalang pengaliran haba kita panggil penebat haba. Dinding kotak ais yang diperbuat daripada gentian kaca ataupun polistirena ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Okay. Ciptaan ni, box ais ni. Peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu dapat menghalang haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. So banyak senduk apa sodek ke apa diperbuat daripada kayu. Kayu tu apa dia? Penebat lah. Sarung tangan ketuhar yang merupakan penebat haba dapat mengelakkan tangan daripada melecur ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas dari ketuhar. Pakai glove. Okay, sikit lagi keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam sentuhan terma dapat memindahkan tenaga haba antara dua objek itu. Okay, so dua objek dalam sentuhan terma dapat pindah daripada tenaga haba ke satu objek tu. Okay, kita tengok. Tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar, objek itu dikatakan berada dalam keseimbangan terma. Itu maksud balance. Keseimbangan terma je. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Wallahu'alam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahu'alam. Assalamualaikum.